pagi ya, pada sekarang tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan sama khusus lah ya. Okay, Uncle boleh faham bahasa Melayu boleh ya? Okay. So saya akan cuba mix lah ya Uncle ya. Okay. So pagi ni saya dengan kawan saya lah, Arif. Kami akan bercakap tentang gout, penyakit gout. Siapa pernah dengar tentang gout? Okay, Puan ada dengar tentang gout ya? Okay. So gout ni adalah satu penyakit lah yang disebabkan oleh orang kata tinggi uric acid. Pernah dengar uric acid ke? Tinggi uric acid yang kita panggil dalam bahasa perubatan dia adalah hyperuricemia. Itu maksudnya uric acid dia terlalu tinggi. Tapi kita kena ingat bila orang ni ada tinggi uric acid tak semestinya ada gout. Ya, tak semestinya ada gout. Mungkin dia ada penyakit lain, contoh seperti ada masalah buah pinggang yang kronik lah, dia tak boleh nak singkirkan uric acid secara biasa melalui air kencing, contoh ya. Okey. Jadi biasanya gout ni ada dialami oleh orang lelaki ya. Lelaki lebih tinggi peratus adalah lelaki lah berbanding dengan wanita. Wanita ni biasanya dapat gout bila dia orang kata dia dah menopause, dah putus haid ya. Lelaki biasanya dapat gout lah, about 80% macam tu adalah berlaku di kalangan lelaki usia dalam 30 hingga 50 tahun lah ya. Kan umur berapa? 70. Okay. Sekarang ni orang muda pun boleh dapat gout ya, orang muda. So faktor-faktor risiko lah kita kata yang mungkin menyebabkan seseorang tu ada gout. Satu adalah pemakanan ya, diet. Pernah dengar purina? High purina bahasa Malaysia ni lah. Makanan yang tinggi purina ni contoh seperti daging merah, ya, seafood, utamanya kupang, kerang, ikan sardin, ya, ikan sardin, ikan herring. Ikan herring ni herring ni dekat sana lah orang putih punya lah, ya. Selalunya bawah-bawah, ataupun ikan yang bila kita belah perut isi dia adalah hitam kat dalam bahagian perut. Itu tinggi dengan purina. Okey, faktor yang lain adalah disebabkan kegemukan, obesiti ya. Lagi adalah mungkin dia ada penyakit lain selain daripada sebelum gout berlaku. Contohnya dia ada kencing manis, ada darah tinggi, boleh menyebabkan kepada gout. Mungkin adalah sebab penggunaan ubat kepada penyakit tersebut lah. Contohnya untuk darah tinggi kan, kadang-kadang doktor akan bagi ubat, kita panggil ubat untuk buang air yang berlebihan. Bahasa perubatan dia adalah thiazide ya. Ataupun pasien tu penyakit tu mungkin ada mengambil ubat seperti aspirin. Sudah dengar aspirin? Ya. Okey, kencing manis pun sama. Satu lagi faktor risiko mungkin disebabkan macam saya cakap tadi adalah umur dan jantina. Jantina tadi lelaki adalah lebih tinggi dapat ya. Okey. Inilah saya contohnya ya. Dia ada mention kat sini, kita tengok poster ni, dia kata lelaki lebih berisiko umur 40 hingga ke atas. Faktor keturunan salah satu. Kalau salah satu ahli keluarga ada gout, mak ayah contohnya, mungkin anak-anak dia berisiko dapat gout lah. Ya. Okey, berat badan berlebihan, makanan yang tinggi dengan purinal ya. Okey, ambil alkohol, merokok, ya. Okey, dan ubat-ubat tertentu yang seperti yang saya cakap tadi, ubat yang mungkin tidak diberi oleh doktor untuk makan, beli sendiri maksudnya, contohnya ya. Okey. Okey. Macam mana orang tu akan mengalami gout? Macam mana dia tahu dia ada gout lah ya. Dia ada beberapa peringkat. Ini dalam peringkat akut ni maksudnya secara tiba-tiba. Sakit datang tiba-tiba bengkak dekat kaki kan. Okey. Dia berlaku secara tiba-tiba, bengkak dan merah di tempat yang bengkak itulah. Selalunya sakit yang kuat, sakit yang bila datang dia boleh menyebabkan seseorang terbangun di tengah malam. Terkejut di tengah malam sebab sakit tu datang secara kuat dan tiba-tiba ya. Okey, pada peringkat kronik dia pengumpulan uric acid ni dia mengambil masa, kadang-kadang 5 tahun ke atas dia tak ada tanda-tanda pun.
Tak ada tanda-tanda. Maksudnya masa tu adalah pengumpulan kita panggil kristal ya. Kristal di bawah kulit. Di tempat seperti sendi-sendi ya, sendi-sendi kaki, bawah kulit dan tisu-tisu lembut dekat badan kita ya. Okey. Dan lain-lain komplikasi lah. Jika ada penyakit-penyakit lain, batu karang ke masalah bawah pinggang lah selalunya. Uric acid yang berkumpul tu lama-lama nanti dia akan membentuk batu karang dekat bawah pinggang kita. Sebab dia berbentuk kristal, ya. Dia boleh menghasilkan batu karang. Okey. So kita datang gout ni kalau teruk sangat kita boleh nampak lah dia tu dekat telinga, siku, dia ada dekat sendi-sendi tangan ni, lutut. Yang paling favourite sekali dekat ujung jari kaki. Paling favourite selalu akan kumpul kat sana lah. Okey. So yang paling kita risau tadi macam Puan Norina cakap, dia sesak pergi dekat bawah pinggang, kemudian dia tutup saluran bawah pinggang tu, air kencing tak boleh keluar. Bila air kencing tak boleh keluar, dia kumpul-kumpul dekat sana, dia jadi jangkitan kuman. Yang itu yang kita tak mahu sebab lama-lama kena dialisis dan sebagainya. Kan? Yang itu yang kita tak mahu sangat. Gout ni kita tak mahu dia tinggi lah. So ubat-ubat untuk gout ni, satu mesti kena bagi painkiller lah. Terlalu sakit. Orang kata kalau wanita ni dia sakit dia apabila nak melahirkan anak, lelaki ni sakit sangat-sangat tu bila kena gout. Kan? So sebab tu kena bagi ubat tahan sakit. Kita ada non-steroidal anti-inflammatory drug. Maksudnya dia ni bukan ubat steroid. Ubat steroid bahayalah untuk jangka masa panjang, dia bahaya. So kita bagi yang bukan steroid. Lepas tu dia anti-inflammatory, dia mengurangkan bengkak tu. So kita nak kurangkan bengkak tu, nak kurangkan sakit tu lah. Okay. Lepas tu ada juga ubat yang boleh mengurangkan pembentukan uric acid seperti colchicine dengan allopurinol lah. Yang tu ubat gout. Okay. Doktor akan bagi sekali. Kemudian kalau sakit sangat-sangat, kita kena bagi ubat tahan sakit jenis steroid yang kita injek. Okay. Selalu kita injek saja, terus dalam 1 jam lega. Tak sakit dah, tiba-tiba hilang, magic. Tapi ubat tu sangat-sangat bahaya. Kita boleh ambil satu suntikan dalam masa 4 bulan. Dalam 4 bulan tu dah, kalau dah ambil sekali tak boleh ambil dah. Kena tunggu lagi sampai cukup 4 bulan baru boleh ambil satu lagi. Sebab side effect dia sangat tak baik lah. Sebab tu kita limit kan. Dan kita kena rehatkan sendi dan pulihkan anggota. Okay? Cara kita nak rehat, kita boleh bagi hot pack, cold pack kan. Letak 15 minit kat yang sejuk punya kain ataupun yang panas punya kain, dan dia akan rasa kurang sakit lah. Kan? Ini lagi bagus sebab dia tak ada efek ubat kan. Buah pinggang tak rosak kan. Dan yang lain yang bukan ubat punya kan, yang kita boleh urus sendiri tanpa ubat adalah kurangkan makanan yang kaya dengan purin. Makanan ni ada purin. Purin masuk dalam badan, dia tukarkan purin tu jadi uric acid. Uric acid yang banyak jadi gout lah kan. So yang banyak purin ni kacang-kacang, kacang panjang, kacang-kacang kecil ni. Lepas tu ada setengah sayur lah yang ada purin. Tapi sayur ni tak tinggi sangat lah, purin dia sederhana. Okay. Yang paling favourite sekali purin ni daging cincang. Kecil-kecil daging cincang, masak gulai kawar. Selalu kat kenduri kan kita makan lah. Oh, yang tu yang sedap. Tapi rupa-rupanya yang tu yang banyak purin. Daging apa pun, ayam ke, lembu ke, kalau kita cincang saja, daging tu cedera. Bila cedera, dia akan hasilkan purin. Purin tu yang tukar jadi uric acid. Kan? So daging cincang ni tak boleh. Memang big no lah, tak boleh. And then organ dalaman, otak, hati tak boleh. Seafood, banyak seafood yang kita tak galakkan lah. Okay? Rupa-rupanya alkohol pun boleh tambah uric acid dalam badan. Kita minum alkohol banyak-banyak, uric acid tambah dalam badan. Dan yang paling last sekali, favourite kita, rakyat Malaysia ni, pagi-pagi teh tarik. Agak dah pagi-pagi teh tarik. Itu sama. Sebab benda-benda manis kalau masuk dalam badan terlalu banyak, kalau tak digunakan, gula tu dia tak tukar jadi tenaga. Gula tu dia tukar jadi uric acid. So jadi gout pula. Kan? Gula terlampau banyak, dia tukar jadi uric acid. Okay? Selain makanan,
kita kalau yang berat badan berlebihan lah. Ini semua maintain ni. Sini semua maintain. Okey, kalau yang berlebihan kita kena exercise lah. Okey. And then yang paling penting sekali sebab nak elak gout tu, uric acid tu kumpul dekat bawah pinggang, kita kena minum air yang cukup. 6 hingga 8 gelas satu hari. Sebab air banyak, dia urin senang keluar. So dia tak boleh sangkut dekat bawah pinggang. Macam itulah sebab sikit. Tapi lepas tulak saya tak boleh makan Okey, bagus. Betul? Ada setengah pesakit yang kita betul, yang kita tak galakkan minum air banyak. Contohnya orang yang ada sakit jantung, ada sakit bawah pinggang lah. Yang tu yang sangat-sangat kesian, kita harap ubat boleh bantu dia. Kalau yang tak ada masalah bawah pinggang, tak ada masalah jantung, boleh minum air banyak. Kalau yang ada jantung, ada bawah pinggang, dia kena limit. Bagus, angka punya soalan bagus. Ada soalan tak tentang gout lagi? Wah, ini tiba-tiba dengar pasal gout kan? Wanita pun boleh jadi. Cuma jarang lah. Selalu penyakit ni lelaki lah yang kena. Ya, baik. Pasal kata daging cincang. Baik. Daging cincang yang di kedai kat supermarket tu tak boleh lah. Kalau yang cincang kecil-kecil tu kan? Yang halus-halus tu. Yang halus-halus tu. Yang tu yang bila daging kita cedera, daging manusia pun dia akan mengeluarkan purin lah. Memang normal dia macam tu. Bila purin tu kita makan, jadi uric acid. Yang selalu gulai kawar daging cincang lah. Kenduri kan? Oh, yang tu yang sedap tu. Kan? Dia bukan kata tak boleh makan langsung, puan ya. Boleh makan tapi kurangkan amount dia sedikit dan jangan selalulah. Ya. Boleh makan. Okey. So, kesimpulan dia kat sini, gout ni kalau dia menghasil terlalu banyak dalam badan, tak sempat kumur, pun boleh jadi gout. Ataupun dia hasil sikit saja, tapi bawah pinggang kita lambat nak keluarkan dia, pun boleh jadi gout. Ada dua cara lah. Okay. Kalau ada gout, jangan malu, cepat-cepat tanya doktor. Doktor rheumatolog pula memang spesialis untuk gout. Dia pun akan bantu tuan-tuan dan puan-puan. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana mendengar. Terima kasih sebab keluarkan sedikit masa ya. Okey, thank you. Boleh tanya kalau ada pertanyaan di selepas ni lah. Ya. Okey, kita pergi ke next group. Terima kasih.